Nabi ni sedih sahabat kita. Malam pernah sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa yang paling kau rindu ya Rasulullah? Sahabat tanya. Untuk pengetahuan anda semua, susu kambing Al-Ab ini juga baik untuk ibu-ibu yang mengandung. Sebab apa? Kebanyakan kelahiran, kita dapat lihat bagaimana ramainya baby-baby ni lahir-lahir je kena jaundice, demam kuning. Jadi itu sebabnya kita kena dapatkan amalkan susu kambing ni dalam tempoh kehamilan. InsyaAllah baik untuk ibu, baik juga untuk bayi yang dikandungkan. Jadi dapatkan segera dengan hanya RM45 sahaja. Hubungi kami, tekan link ataupun tulis di ruangan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam rasa dengan ramai yang jawab ni. Dah lama cakap seorang. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara. Saya ni ni 9 kan. Kata adat banyak kiasan. Ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang dirontangkan. Memang takkan faham kalau tak dironungkan. Nak pantun lagi? Kan? Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau adalah silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Terima kasih banyak diucapkan kepada puan pengurusi acara yang bahagia, Datuk Hamdan, Timbalan Ketua Bahagian, bahagia Datuk Aini, Ketua Wanita Bahagian, bahagia Datuk Razak, Naib Ketua Bahagian, seterusnya semualah kepimpinan-kepimpinan tertinggi di semua peringkat. Tuan-tuan dan puan-puan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Sebab ramai perempuan, puan sepusing perempuan, ni yang perempuan. Nak kita dengan topi kapet duduk lah. Macam semua tu kan. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, pada malam ini kita berbicara, tidak pernah kita sangka kan? Tidak pernah kita sangka yang cabaran yang datang melanda negara kita, melanda seluruh dunia. Kita tidak pernah, sampai satu ketika kita rasa kita takkan boleh dah duduk macam ni kan? Dan kadang kita pun poning, kejap-kejap PKP, lepas tu PKPB, lepas tu PKPD, tiba-tiba lockdown. Saya ingat dah teruk dah lockdown tu, tiba-tiba PKPD pula. Mana lagi teruk dah tak tahu. PKPD ke lockdown teruk pun tak tahu. Jadi macam-macam lah kan, macam-macam. Jadi apapun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, malam ini malam yang sangat mustahak, malam yang penting, iaitu malam kita membesarkan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya, walaupun saya tengok banner ni cantik betul banner ni. Seronok saya tengok. Tapi bila nama saya di AJSH tu, kacik nak latih rasa. Ana khabar dah nama SY tak faham lagi kawan. Saya Samsul Debat ni memang dia balun pada depan dia, tak ada saya simpan dah. Aku dah cakap dah SY, takkan gaduh sama dia kan. Apalah janji dia bunyi kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, bila sebut satu-satunya manusia, the one and only, sampaikan Mahatma Gandhi pun khabar apa? Dia kata kalaulah Muhammad ni masih ada, segala masalah kat dunia ni mesti tak ada. Masalah bergaduh, takkan ada banyak-banyak parti berpecah-pecah sesama Islam, tak ada. Takkan ada dah. Mungkin macam itulah ayat kan. Jadi apa yang disebut ni sebab puji-pujian diberikan kepada Nabi, satu insan yang sangat istimewa. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana arjullaha wal yawmal akhir wa dzakarullaha katsira. Sadaqallahul azim. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Pada diri Rasulullah tu ada satu yang disebut sebagai uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik. Dia tak sebut macam-macam baik dah, confirm baik, terbaik.
uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik. Faham tak dah selesai ceramah malam ni kan susah wana dah. Faham nah, pepayah wana kan. Uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik. Tapi pula yang ikut yang BTS Korea tu, dah tahu tu contoh ikutan terbaik, dan pula drama, pelakon drama pula yang dibosah-bosahkan kan. Kalau betul tu kenapa pula penyanyi yang dibosah-bosahkan? Sayang Nabi tak? Sayang. Apa bukti seorang tap senyap pek cakap dah teh kan. Salah satu tanda sayang Nabi tu yang buat maulud malam ni ustaz. Ayat salah dengar orang yang poning-poning tu kan. Yang poning-poning tu semua tak leh. Ceramah maulud tak leh, sambut maulud tak leh, semua tak leh. Mengangkang ke rumah tak apa. Tu orang tu. Ni cerita betul. Kan? Semua tak boleh kan? Baca Yasin tak boleh. Baca Yasin kat kubur tak boleh. Habis nak orang baca apa? Baca surat khabar. Kan? Macam-macam orang ni. Siap lah buat perbandingan. Dia letak gambar Ustaz Don sebelah tu. Dia letak gambar Ustaz dia. Ustaz ni tak betul. Ustaz Don ni tak betul khabar. Semua dia yang betul dia. Tuan, jangan poning-poning tuan. Kan? Dia pula, dia baru lahir, dia pula nak ajar orang dulu-dulu. Kan? Saya pun tak khabar macam tu. Kan? Ni semua dah ambil vaksin dah ni. Dah cek tadi ya? Dah cek. Ada yang saya tampah baju tu, siap ada punya sijil vaksin tu kat baju tu. Ada. Senang Roblox tunjuk ya kan. Ada macam tu kan. Kalau dah itu pun pening tu. Kan? Kalau dah mufti-mufti setiap negeri, Majlis Fatwa Kebangsaan dah khabarkan dah hukum yang harus dan wajib. Yang kau lah yang tak belajar tinggi mana ni membabi-babikan vaksin tu besar. Cakap tu orang kan. Kan. Saya bukan apa, dia lain macam semangat ni bila cakap ada rostrum ni. Teringatlah yang dulu tu kan. Macam tu kan. Tapi itu dia. Tuan-tuan dan puan dan rahmati Allah sekalian, Nabi ni makhluk yang sangat istimewa. The one and only. Dan bila orang cakap kenapa? Dalam ayat tu tadi, uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, dan siapa nakkan rahmat daripada Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingat Allah banyak-banyak. Wa zakarullaha katsira. Macam tu cerita Jadi sekarang kita buat ni sebab tanda sayang Nabi. Sebab apa? Akhirat besok, yaumal akhir, nak hari akhirat. Akhirat besok macam mana keadaan? Akhirat besok kita dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat. Tak ada pakaian, ikut amalan masing-masing. Masa tu ada yang berjalan jalan kaki, ada yang jalan dengan lutut, ada yang berjalan dengan kepala, berjalan dengan muka. Berjalan dengan muka. Berjalan kaki pun tak pakai kasut paurit macam mana pijak tu. Ni kan berjalan dengan muka. Sebab apa? Perangai atas dunia masing-masing. Berlagak deh, kek gombak. Contoh. Kau pahal tu. Dan ketua wanita tu. Contoh no. Saya tak cakap siapa. Contoh. Ingat ni siapa? Kan? Samsul depan. Tak ada. Betul, ni cakap betul. Bukan untuk kita berlagak kan, bukan untuk kita menunjuk ke orang, tak ada. Tapi itulah akan dibangkitkan besok. Kita akan dibangkitkan dengan perangai kita. Berjalan dengan muka. Masa tu punya matahari tu sejengkal. Matahari sejengkal. Dan panih tu ada orang poluh dia sampai buku lali. Ada yang poluh sampai pinggang, ada yang sampai telinga, ada yang lemas terus pun ada. Sebab poluh yang banyak. Malahan ada pada ketika itu yang cakap, ya Allah, ya Qajab. Makak betul budak ni pada tadi lah. Yang kau mahu nak buat dewan tu tepi jalan di situ, salah tu. Tak ada lah, salah budak tu lah, tak apalah. Tak, masa pada ketika itu ada yang minta, ya Allah masukkan aku dalam neraka terus, ya Allah tak tahan aku dekat padang mahsyar ni. Macam tu sekali. Sedangkan neraka lagi teruk. Macam mana teruk neraka? Nabi pernah tanya Jibril. Kan? Wahai Muhammad, Jibril kata, neraka ni ada 7 pintu dia.
Ni pintu untuk orang ni, pintu untuk orang menyembah api, ni pintu untuk orang yang untuk orang kafir, ni pintu untuk orang yang mensyirikkan Allah. Ada lah pintu-pintu Sampai pintu ke-6 pintu ke-7 tak disebut Nabi pun tanya, pintu ke-7 tu untuk siapa? Lah ingat pula deh, Jibril kata. Tak adalah tu saya tambah tu, jangan kangen, jangan jadi hal tu kan. Tak, seolah-olah macam tu lah. Ingat pula Nabi nak tanya pintu ke-7. Ingat Nabi tak tanya pintu ke-7 untuk siapa? Pintu ke-7 dikhususkan untuk umatmu yang berdosa besar kepada Allah. Kemudian Nabi tanya, nak sadapkan hati. Nabi dah terkejut ni, tapi nak sadapkan hati. Aku tahulah ada pintu tu untuk umat aku, tapi ada tak seorang umat aku yang masuk? Ada tak? Sebab Nabi target dia, sasaran dia nak menyelamatkan seluruh umat supaya semuanya menyembah Allah. Tak ada seorang pun masuk neraka. Ada tak Jibril? Jibril kata, ada Rasulullah. Nabi menjerit, menangis sampai pengsan. Tu sebab ada, jawapan ada. Dia tu belum cerita berapa ramai lagi tu. Baru cerita ada. Kemudian, itulah sedih Nabi bangun. Nabi ni, bila dah dengar tu sedih tu, Nabi seminggu tak bercakap. Nabi semayang nangis, Nabi duduk nangis, Nabi tidur nangis, mengenam nasib umat dia. Sayang Nabi kat kita. Bertanya kita sayang tak kat Nabi? Sayang. Ngaku sayang Nabi. Tapi kalau sayang Nabi, contoh, sayang laki tak? Sayanglah. Kau tak sayang lah, start marah. Kalau sayang kat laki, kenapa kau tak layan laki kau elok? Kau sayang laki, kenapa tak cakap elok dengan laki kau? Macam tu. Bukan orang sini dah, tempat lain. Kek gombak, okey. Ni kek bak gom. Kek bak gom saya cakap ni. Kek gombak, okey. Iya, sebab kita ni nak ikut Nabi. Sebab Nabi suruh kita berlemah lembut. Suami isteri senang kena elok. Dia ada cara kan? Ada satu ayat, orang lelaki nak bagi orang perempuan lembut hati. Ada ayat lepas ceramah kan saya bagi, kita minum kan. Tak boleh pergi sekarang kan, dia lah yang tiup kat kita, kacau. Mana ada ayat. Tapi itu dia. Kan? Nabi ni sedih sebab kita. Malam pernah sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa yang paling kau rindu ya Rasulullah? Sahabat tanya, siapa yang paling kau rindu? Aku paling rindu, jawapan Nabi yang tak disangka-sangka, aku paling rindu umat akhir zaman. Pahala. Kita orang ada kat depan kau. Macam mana lah umat akhir zaman yang kau boleh jumpa tu kau boleh rindu? Bagaimana aku tak rindu mereka, wahai sahabat? Aku rindukan mereka kerana mereka taat pada Allah dan kepada aku, dengan tahap tidak sekalipun mereka berpeluang memandang wajah aku. Macam tu Nabi kita. Kita khabar sayang. Tapi saya teringat macam mana seorang Arab Badui mengaku depan Nabi. Aku seorang mukmin, aku seorang mukmin, aku seorang mukmin. Kemudian Nabi perbetulkan. Nabi kata, alangkah baiknya kalau kamu menyebut yang kamu seorang muslim. Pahala. Pecer. Kan budak gombak kan cakap macam tu, pecer. Kau budak setapak cakap macam tu. Kan. Ya, dia kata kan. Dia tanya, kenapa pula? Sebab Islam boleh selesai dengan pengakuan. Aku seorang Islam, tak ada siapa marah dah. Tapi berani tak kita pergi depan dewan, ambil mic, Assalamualaikum, saya paling beriman sekali kat gombak ni, saya cakap. Sebab iman tak boleh selesai dengan pengakuan, dia mesti dengan perbuatan. Sayang abang tak? Sayang abang. Apa bukti kan? Sebelum kahwin jangan tanya, semua elok. Kan? Apa bukti sayang kat saya? Kan? Abang sanggup petik bulan dan bintang untuk sayang. Abang ni, dekat kan? Lepas tu bila dah kahwin, tanya, bang, apa bukti abang sayang? Memakak lah kau buti-buti tu kan bang. Yang mana dah lupa? Yang mana dah lupa bukan dia marah dah. Nak mampu untuk ni tanya apa bukti ada. Kan? Contohlah kan. Tapi memang bukti itu penting. Ya, betul ke dia sayang ke anak? Iyo, hari tu masa anak ada mam, tak tidur dia memolo
Nampak? Tu bukti dia sayang anak dia. Sayang lagi kalau dia kat lelaki tu, aku tengok, tak adalah, dia mulut dia bising tu. Tapi tengok masa lelaki apa tu, elok dia bolos sampai mati. Yang tak tahu dia takut muka orang tua tu sampai mati. Dah, ni contoh. Contoh. Kan? Tak adalah, memang dia sayang lelaki. Maknanya dia tengok pada perbuatan. Macam tu juga dengan iman. Jadi Jibril tadi, bila dia tanya tentang neraka tu, waktu Jibril satu hari datang jumpa dengan Nabi, Nabi kata, kenapa kau pucat wahai Jibril? Muka kau pucat lesi besar. Aku baru nampak Allah Ta'ala memerintahkan penjaga neraka agar menyalakan nyalaan api neraka selama 1000 tahun. Bayangkan daripada merah dia menjadi putih. Kemudian dinyalakan 1000 tahun lagi daripada putih sampai jadi hitam. Kalau terbuka sedikit je pintu neraka, terbuka sikit je walaupun sebesar lubang jarum, hancur dunia ni. Bayangkan tu. Dengan tahap tu, ada orang sanggup cakap, lautan api sanggup kurenangi. Lautan api sanggup kurenangi. Kau minum kopi O pun bertiup, kau cerita nak merenang ke lautan api. Itu kan. Iya. Jadi makna kata, pembuktian tu biarlah realistik. Jadi kalau dia kata dia sayang Nabi, pembukti kau sayang Nabi. Salah satunya adalah kita sambut maulud. Dia kata. Dalam sambut maulud tu kita selawat. Jadi bila kita berselawat tu macam mana pula? Yalah, bila selawat tu kenapa? Sebab Nabi sebut apa? Nabi sebut, faman ahabba syai'an aktsara bizikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut tu. Tadi masuk tadi kita selawat. Kan? Orang perempuan tak dapat dia elakkan dengan kamera. Saya masuk ni. Dia selawat primik, cucu pelacap, Allah masalah pelacap. Tua tak tua, janji ambil gambar tu. Mak dapat ambil gambar dengan dia tadi. Dia nak cerita. Belum start ceramah dia dah up status dah. Satu Malaysia marah, untunglah kau. Tanda. Dah saya tak cakap orang sini no. Ni contoh. Cukup orang tengok cepet. Tadi yang seorang tu tadi. Pandanglah siang, bila saya pandang nak menggigit dah tak jumpa lah butang kamera tadi. Tak jumpa lah butang tak apalah. Dapat jumpa okeylah kan. Dapat tengok. Tadi yang mengumpet tadi pun saya maafkan. Saya maaf. Mengumpet kan mati perlahan. Tinggi weh tadi ayat. Dah kau pendek kau salahkan dan tinggi. Tak apalah. Itu yang kena adjust mic, kena adjust apa lama sikit tu kan. Tak apalah. Betul. Ni cerita kan. Sebab sebut nama. Tu sebab penyanyi-penyanyi kan. Kalau dia suka ke orang tu kan, dia nyanyi kan, Isabella adalah, sayang ke Isabella tu. Fiona, Suzana, marilah sayang adik. Nampak tu? Bukan adik dia tu lah. Kan? Amalina, suka budak India ke budak Melayu tu. Dia jadi tajuk lagu. Pernah kau dengar lagu? Hamdan? Tak ada. Mana ada? Tak ada. Saya kalau buat lagu Hamdan orang tak wali. Orang tak wali lagu tu. Iya tak? Ni contoh. Contoh itu contoh. Kan? Iyalah kan. Lagu Samsul pun orang tak nak dengar. Iya, ni cerita betul. Jadi kita sambut nama. Tak kisahlah selawat. Kadang-kadang kita selawat bila? Kita selawat pagi kan? Bangun pagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu bagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salah. Amal kan? Sebab Nabi sebut nama Al-Bakhil. Nampak tu? Orang yang bakhil apa bakhil? Ya Allah pandai harap orang mbak ni. Wah, oi anda apa tu? Al-Bakhil. Kalau aku tahu deh. Anda. Al-Bakhil, wahal tu lah sekotul tahu kan. Al-Bakhil, orang yang kedakut. Al-Bakhilu alladhi zukirtu innahu falam salli alaih. Orang paling kedakut, bila sebut nama aku, dia tak selawat. Jadi kalau kita dengar percamaan tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hanya untuk Nabi saja. Kalau nama laki kita Muhammad, hanya untuk Nabi je. Jangan pukul rata.
Sabar agak. Tapi yo, kan? Sayang Nabi, sebut nama Nabi selalu. Faman ahabba syai'an aksara bizikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Sebutlah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mandi tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh? Ambil gayung Allahumma salli. Basuh pinggan Allahumma salli. Tak ada masalah. Kan? Salawatlah macam-macam. Sallallahu ala Muhammad. Ada sallallahu ala Muhammad. Boleh. Ya Nabi salamun alaik. Ya Rasul salamun alaik. Boleh ya? Alfa sallu ala Nabi Khatamur Rusulil Kiram. Ada lirik dia. Ngawiti ingsun iki syiiran kelawan muji marang pangeran kang gawe langit bumi ne. Faham tak? Saya pun tak faham. Tapi tengok dekat dalam YouTube ada selawat syair Jawa, ada. Itu selawat syair Jawa, ada. Dia alfa sallu ala nabi, 1000 selawat ke atas Nabi. Kan, jadi dia bacalah nanti. Dengar sendiri. Tapi tak kisah, kita kena salawat ke atas Nabi. Sebab Nabi sebut juga, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsarhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak bersalawat kepada aku. Itu sebab kena banyak salawat. Dalam satu kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, digambarkan bagaimana seorang lelaki dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia pandang Nabi, Nabi memalingkan wajah Nabi. Dia kata, "Pahal ya Rasulullah, kau marah ke aku ke?" "Tak, aku tak marah. Tapi aku tak kenal kau siapa." "Kebenaran macam manalah kau tak kenal aku? Aku ni umat kau ya Rasulullah. Segala guru, segala ilmuwan memberitahu bahawa engkau lebih mengenali umatmu lebih daripada kau mengenali ibu bapamu sendiri." Memang betul kata mereka, kata Nabi dalam mimpi itu. Memang betul aku lebih kenal umatku lebih daripada aku kenal mak ayah aku sendiri. Tapi aku tak kenal kau siapa. Kerana sepanjang hayat kau tak pernah sekali pun kau berselawat kepada aku. Terjaga lelaki ni, menangis. Start daripada hari itu, dia mewajibkan dirinya berselawat tak kurang 100 kali sehari kepada Nabi. Selang beberapa minggu, dia bermimpi bertemu dengan Nabi. Dan Nabi sebut, sesungguhnya kali ini aku sudah kenal akan engkau. Itu sebabnya kalau buat program kan, cukur apa? Nah, tengok jambul tak baby jambul. Cukur rambut tak ada mana, cukur jambul tu siapa aja. Nak tu dah lah botak, jambul pun tak ada. Kan? Cukur rambut kan? Kita buat kekah kan? Kita buat kenduri kan? Biasa orang perempuan lah, marhaban ya. Macam tu lah bunyi jangan nak kolak. Ya Nabi. Tentulah orang perempuan. Tak tapi oh tak, dia kata tak, dia tak ngaku. Betul lah tu. Tak tapi kan kita ada banyak selawat kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia berselawat. Jadi setiap kali kita selawat, setiap kali kita sabut, tu sebab dalam kundi kenara tu lah dia. Tak ada ni semua zaman Nabi tak buat. Jangan kita kira memang betul. Kalau ikut zaman Nabi tak buat, kalau kau nak buat semua yang Nabi tak buat, kau tak nak buat, jangan pakai handphone. Contoh cakap kau tidur dalam apa tu? Jangan kau duduk dalam rumah teres tu. Nabi tak duduk rumah macam tu. Kenalah faham agak-agak lah istilah ni, konsep dia tu kena faham. Kan? Jadi makna kata dalam konsep bila kita buat kenduri, contoh kenduri tahlil. Kan, ni kata tahlil tak. Apa yang puasa, 2 pahala paling besar dalam tahlil tu? Pertama, zikir, ingat Allah. Kan, kemuncak tahlil tu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tahlil lah tu. La ilaha illallah. Kalau tuan-tuan nak tahu zikir panjang, datang ni 9. Siapa yang saudara kat Seremban tu, pondok Syekh Murtada tu tengok.
Dia kalau tak selagi tak hilang lutut itu, nah tak habis ni. La ya seorang la seorang ke mana ponek dah seorang tu, ponek dah seorang tu. Ya. Salah dah kan. Zikir panjang-panjang tak apa. Barulah berbaloi lauk kat dapur tu. Ini la ilaha illallah, zikir sikit la ilaha illallah al-fatihah. Semua tangkap kau ni. Nabi dah. Kalau tak terdarah ayo. Tapi memang dua tu paling besar pahala, zikir, satu lagi sedekah makan tu. Jadi jangan kesian, makan betul-betul. Kan? Macam malam ni pun saya difahamkan ada, tak tahulah ada enggak ada. Tahulah. Ada kan? Kalau setakat mihun tak yahlah cakap tu kan. Betul. La ilaha illallah. Dah. Betul. Tu dia punya cerita, kita datangkan walaupun sibuk, dia kita datangkan alhamdulillah. Mihun. Dah. Tak, Nabi ajar syukur. Tak tahu macam mana dia boleh tahu tu kan. Allahu Akbar. Tak apa, sabar. Yang pertama kita goli lah hati tu. Macam tahu pula kan. Tak, saya dengar tadi MC dia punya bunga, punya payah nak dapat Samsul debat ni. Dalam sibuk dia datang macam itulah kan. Tak apalah. Macam mana kan. Mihun. Ada tolong tak? Tak ada. Salah. Baru nak pujuk hati dia tapi tu. Tak apalah, syukur. Tak ada. Gurau lah, saya memang gurau. Okey, jadi mana kata kita sebut nama Nabi selalu. Jadi kalau cara nak sayang Nabi, kita cakap kita sayang Nabi. Pertama kita selalu sebut nama Nabi, berselawat ke atas Nabi. Kan? Dan yang keduanya, kalau kita tengok macam mana cara kita sayang Nabi, kalau kita sayang seorang, kita akan buat apa yang dia suka, tinggal apa yang dia tak suka. Jadi dalam arti kata lain, hidupkan sunnah Nabi. Salah satu tanda Nabi sayang kita, Nabi bagi standard yang paling rendah pada kita. Apa maksud standard paling rendah? Nabi kata, contoh macam ni lah. Tuan, macam mana saya cakap dengan Datuk, macam mana cara ni Tok, saya nak apa ni, contoh nak minta tolong dengan Datuk ni. Datuk cakap boleh dengan satu syarat. Dia bagi syarat paling senang kali. Apa dia? Kau ceramah ayo tu. Ceramah. Betul ni Tok? Iya. Habis tu kalau saya ceramah dapat apa? Dapat mihun tu. Contoh. Ui, sampai sudah bahan mihun. Tak adalah saja. Tak. Contoh Datuk cakap kan? Tak, sabar. Tak. Datuk cakap, dia kata ceramah ayo. Ayolah Tok, saya ceramah lah, saya kata. Contohlah kan, Datuk minta tolong. Saya minta tolongan dia minta saya tolong ceramah. Saya pun datanglah ceramah. Jadi makna dia bagi yang tak susah. Tapi Nabi sebut macam mana? Nabi kata, faman ahya bi sunnati faqad ahabbani. Faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan satu sunnah aku, maka dia sayangkan aku. Dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Nabi tak sebut siapa yang hidupkan 3 sunnah aku. Nabi tak sebut siapa hidupkan 10 sunnah aku. Tapi Nabi kata satu sunnah aku. Dalam kata orang Melayu tu, kau tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Fikir satu sunnah yang kita boleh buat. Amalkan hari-hari. Contoh kan, minum susu kambing. Nabi kau mahu minum susu kambing? Empah tak kat luar tau. Tak, ni kan promote lah. Lebih kurang. Boleh ya, RM40 je. Tapi tak banyak ni. Tu dia. Yang bagus dia tak ada bau. Sebab kambing tu tak pakai kambing ngombak dah. Pakai kambing daripada Holland, Belanda. Tapi siapa copet dia dapat macam tu je. Siapa yang sakit lutut dalam mau semayang kat kursi, cuba. Tak sampai sebulan. InsyaAllah boleh semayang jam besok. InsyaAllah. Selawat berbanyak. Ya. Dan bila kita sebut apa lagi? Makan ni paling senang. Makan apa? Buah tamar. Buah tamar. Sunnah Nabi. Nabi kata apa? Salah satu hadis Nabi sebut apa? Pisahkanlah diri kamu dengan neraka walaupun hanya dengan separuh daripada kurma. Apa tu?
kita sedekah kurma tu bagi ke orang. Tu pun satu bentuk sunnah Nabi. Nampak? Makan kurma. Kan payah warna kan? Makan. Amalkan hari-hari. Mengado baru duduk kat taman ibu kota. Contohlah. Baru duduk kat Gombak. Gombak ke kau kan. Dah mula ada sarapan kalau konflik lah ngado kan. Kan. Cuba sarapan ni sarapan pagi kau titopuk. Tu tak kau titopuk. Ti canai tu lah. Kita tengok kan mamak tu pap serap deh. Elok kali dah lama tak kena ti mamak ni tu kan. Elok lah masing-masing ni. Tu fikir. Tak adalah saja ya. Makanlah tapi tak ada salah, tapi sunnah Nabi yang senang-senang. Apa lagi? Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Tu pun sunnah Nabi. Tadi saya sampai tadi. Yo tadi semua perhati. Yo ke tidak ada tu? Yo ke tidak ada tu? Mentang-mentang lah aku naik Azia. Lepas tu dah turun. Nah, orang dah siap parking sinyal tadi. Apa ketarahan tadi? Kan? Tapi saya tak apa. Saya okey. Saya dah biasa dah. Ya, kan? Saya naik Azia ni senang. Hati pun senang. Ya. Kalau tidak tu tadi saya ada kat taman di Masjid Ibn Abbas tadi pada petang tadi sampai malam ni tadi. Alhamdulillah selesai semua. Kan? Jadi makna kata hidupkan sunnah yang senang-senang. Satu sunnah Nabi takkan tak boleh buat. Sedekah kan susah mana kan? Sedekah. Kan? Sedekah tolong. Tak adalah kosong mihun tu. Contoh kan? Nak bangkit dia tu habislah kita ni sampai ke sudah dia sebut ni. Tak adalah. Saya ramah mihun memang malam tadi memang teragak dah mihun contoh. Contoh teragak. Contohlah kan. Nah. Sunnah yang senang-senang. Minum air masak, sunnah Nabi. Tapi kita duduklah jangan berdiri macam sana. Tapi cara minum, bismillahirrahmanirrahim. Nabi ajar cara minum macam mana? Ni contoh saya tunjuk ya. Dalam keadaan duduklah katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga atau lebih. Tapi kalau minum macam ni tu tapek pada sunnah dah. Tapi haus lah kan. Sebab dengan mihun kan. Jadi makna kata tak, tapi betul. Benda yang senang-senang, tapi kenalah letak dalam kepala. Kerana Allah. Kerana ikut sunnah Rasulullah. Kena letak dalam kepala kita. Kadang-kadang kita buat benda tu hari-hari tapi kita lupa. Sebab Nabi pun ngamam minum kosong, aku pun minum air kosong. Kalau kita tengok dalam khutbah takhir Nabi, Nabi kata apa? Wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang ingin aku sampaikan. Khutbah takhir Nabi. Semua orang kena ada kat rumah dia. Kalau kita tengok sekarang dia dah buat cantik frame tu kat masjid kan. Kita lokek dengan kat rumah kita tengok. Yang ni dah nak buat belum? Ni dah buat belum? Itu pasal Nabi tu. Dia kata, aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ni. Nabi dah rasa-rasa. Ada riwayat menyatakan Nabi dalam tempoh 6 bulan lepas tu Nabi wafat. Ada pandangan antara 6 ke 2 tahun. 6 bulan ke 2 tahun Nabi wafat. Tapi itulah khutbah terakhir Nabi. Maknanya Nabi selepas itu sakit tenat. Nabi melalui proses yang manusia biasa lalui. Nabi pun sakit macam kita. Dan oleh itu dengarlah dengan teliti dan sampaikanlah ia kepada orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Nabi kata suruh sampaikan pada orang yang tak datang hari itu. Siapa dia? Kita semua. Dan Nabi kata, wahai manusia, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, anggaplah jiwa dan harta setiap orang Muslim sebagai amanah. Sebagai amanah yang suci. Makna kata orang lain pun amanah kat kita. Jaga. Tak ada siapa boleh hidup sendiri dalam dunia ni. Semua perlukan orang lain. Kan? Cuba kita tengok. Kejatuhan orang Islam, contoh di negara kita Malaysia, bukan sebab orang lain, sebab orang Islam sendiri. Tak ada salahkan orang dah. Macam tuan-tuan cuba tengok balik. Tak pernah tuan-tuan bergaduh dengan orang luar. Gaduh sesama sendiri. Betul tak? Iya, ni cerita betul ni. Bukan cerita parti dah. Tak. Tapi cerita bagaimanakah orang Islam, orang Melayu jatuh sebab orang Melayu sendiri. Dia ada 3 penyakit hati yang tak selesai.
Pertama penyakit tamak. Hak orang pun nak ya. Napih benda tak sampai dah. Dah mencangut dah. Nak lah itu. Cakap betul ni. Kan? Nak lagi tu. Nak kahwin, nak apa, semualah. Kata. Yang hak orang pun nak juga. Buatlah apa? Walaupun terpaksa jatuhkan orang tu, walaupun terpaksa fitnah orang tu, walaupun terpaksa aibkan orang tu, buat sampai tahap tu. Sebab tamak. Kita tak percaya pada rezeki yang Allah nak bagi kat kita. Tuan-tuan buatlah macam mana pun. Kalau dah joki dia juga. Buatlah macam mana pun. Kan? Maka, macam mana lah dia boleh. Kan betul? Tu joki kat tu. Itu joki juga tu. Nah, tadi masa duduk tak ada sangka dah. Contoh. Dah, dia basuh ni 9 tu, kursi tu dia meloding. Sebab dia punya tu licin kan. Macam tu lah level lah. Orang perempuan semua kursi bosi. Orang lelaki ni kejap lagi semua berselo kejap ni. Tak adalah. Nak baik macam mana, program pun program dia. Kena lah timur. Tapi betul. Kan? Sebab kadang-kadang tu perasaan pertama tamak. Yang kedua, penyakit yang ada, penyakit sombong. Aku boleh. Aku kau tengoklah aku siapa. Tak habis-habis. Hebat mana pun kita akhirnya habis ya. Handsome nak, handsome. Tiba-tiba dah tua, bergaris-garis muka. Handsome apa lagi? Lawa tak bang? Lawa tak bang? Dah 65 tahun. Tanya lelaki tu, lawa tak? Tak dongar pun tak lagi dah. Lawa tak bang? Tak nampak lah. Tak sampai masa kan? Sampai masa. Ya. Buat apa kita nak sombong-sombong? Sombong ni pula, dia ada 3. Sombong ni ada 3. Pertama ujub, kedua riak, ketiga takbur. Ujub tu dalam hati dia tak cakap. Contoh, aku paling awal datang hari ni. Contoh, dalam hati. Kedua riak, dia nak menunjuk kat orang. Dia dah sampai lah. Dia nak tunjuk kat orang. Yang ketiga, dia sabut. Kau tengok-tengok lah siapa paling awal hari ni. Dia lah tanya orang. Tu takbur dah tu. Tak payah belagak-lagak. Dulu saya ingat lagi dulu waktu saya datang rumah uncle saya tu. Uncle Jack kan. Saya datang rumah dulu. Mana ada pasaraya ni lagi? Apa nama pasaraya depan tu yang tinggi tu? Yang Chiang Rai tu pun dah tak ada dah. Apa? Kedai Tom Yum Chiang Rai depan tu pun dah tak ada. Dulu mana ada bangunan lawan macam ni? Dulu dahsyat ni. Dulu bangunan yang ada tu dah dahsyat mana lah. Tiba-tiba orang dah lupa dah bangunan yang dahsyat tu. Dulu rumah dia paling besar sekali. Tapi ini orang dah tak heran. Banyak rumah-rumah baru yang lagi besar. Lagi moden. Dan terkini. Kan? Naik motor baru. Naik kereta baru. Berapa lama? Lepas 2-3 bulan orang tak heran lah. Mana? Tonton tu naik Azia. Sampai sekarang orang heran. Azia. Lama. Ya. Betul. Ya, jangan kita sombong. Dan yang ketiga, penyakit yang paling teruk sekali di kalangan masyarakat kita, yang tak selesai-selesai, adalah penyakit dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki, dua-dua pakai. Habis-habis. Canalah dia boleh dapat pasal dia, kenapa tak dia, kenapa dia ni. Tadi waktu umum tadi dia dah menang ketua wanita. Dia menang pahal. Contoh lah. Contoh. Ada yang benar tak perhati. Sampai bila pun. Memang nak puaskan hati manusia tak pernah puas. Tapi kalau kita belajar bersyukur dengan apa yang kita ada, insya-Allah. Itu yang Nabi kata. Nabi kata manusia yang paling kaya adalah manusia yang sentiasa merasa cukup dengan apa yang dia ada. Cukup, mihun-mihun lah. Tak betul. Ni tak boleh lah. Tak, saya nak mujuk ni. Jangan. Kan.
Iya, betul. Kita belajar bersyukur, kita kena tengok mak ayah kita dulu semua serba kekurangan. Jalan kaki, tapi hari ni anak-anak ada yang cakap, abang malulah naik motor, nanti tudung berkedut. Boleh malu. Kan dulu tak ada pun. Jalan kaki lah, bawa paloh-paloh. Kan? Kalau tidak tu kita barak, besok barak kan? Ya tak? Besok barat, tak payahlah jauh nak tau. Daripada Senia sampai Zoo Negara. Sampai Sanun, orang hutan pun terperanjat macam Roman aku dah dia orang ni. Punya jauh berjalan. Tak. Maksud nak ceritakan penyakit dengki ni. Dengki ni bukan hanya kita fikir, ada orang cakap dengki tu iri hati. Dengki tu sebenarnya paling senang kalau kita nak insafkan diri kita. Cukuplah kita faham, dengki itu sama artinya kita mempersoalkan apa yang Allah dah tentukan untuk orang lain. Macam tu. Tuan-tuan kena ingat, contohlah pemilihan ketua kampung dekat satu kampung, contoh. Kan, dongan-dongan siapa? Oh semua tak. Dia garanti dia lah, garanti orang ni. Apa bondo ni? Kan, cuba kita jangan terima. Cakap kita terima sahaja. Siapa juga yang jadi ketua kampung kita. Faham tak maksud itu? Masalahnya dia jangan cakap terima tu sebab dia yakin nama dia. Sekali nama dia tak ada. Pahal pula. Tu masalah itu. Ni nak bagi ingat balik semula. Cuba kita belajar daripada kesilapan lalu. Jangan dongki-dongki dengan orang. Tak sah. Iya. Jangan dongki-dongki dengan orang. Belajar bersyukur dengan apa yang kita ada. Dan kemudian Nabi pesan. Nabi kata, kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu, kepada pemiliknya yang berhak. Dan jangan kamu, maknanya kembalikan harta kepada pemilik berhak. Maknanya yang bukan hak kita jangan ambil. Hari ini berapa ramai orang tipu duit. Kadang-kadang bukannya duit persatuan lorong apa dah. Persatuan lorong taman perumahan dah. Ni madrasah pun tipu duit. Macam mana? Dana masjid pun tipu macam mana? Tak akan membawa fitnah pada agama. Nampak tak? Yang bukan hak kita jangan kita ambil. Jangan. Suami dah bagi duit, nak ambil ni. Ni duit untuk belanja anak. Kalau nak guna untuk benda lain, minta izin suami. Ingat tu. Dia tak sampai tanya ustaz, dia bari pun tidak. Ayat tu. Ayat tu lah tu kan. Orang lelaki kena tahu bagi nafkah dekat isteri. Yang kejap lagi saya masuk bab tu. Tapi memang yo, hak tu jangan kita salah gunakan. Tu amanah ni Allah Ta'ala akan tanya. Terutama orang berhutang. Ni pun nak kena pesan. Salah satu tanda akhir zaman, orang yang memberi hutang sagan dengan orang yang berhutang. Betul tak? Dia nak minta ke tidak? Nak minta ke tidak? Nampak kita makin masalah dah. Nak minta ke tidak? Kita pun cakap, Datuk, Datuk. Dah. Bukan dalam ni lah, topik lain. Dengan tu, Kak, dulu akak ada pinjam duit saya 500 lah kak. Atau akak belum bayar lagi. Yang paling best lagi jawapannya. Adakah aku pinjam? Wah, tu yang tak tahan tu. Dalam satu hadis Nabi sebut, barang siapa yang meminjam dengan niat tak nak bayar balik, maka akhirat besok Allah akan himpunkan dia bersama dengan penyamun, pencuri, perompak akhirat esok. Sebab orang yang menyamun, orang yang mencuri memang ambil barang ni yang tak nak pulang. Tu sebab tu sebab kita tanyalah, carilah kalau betul ada yang hutang. Lepas tu ustaz, orang tu tak jumpa lah ustaz. Puas saya iklankanlah dalam Facebook. Dalam Facebook, friend kau berapa orang? 3 orang. Mana kau dah dapat? Itu kan. Kita kena usaha dulu cari tau. Kena usaha dulu cari iklan dan surat khabar. Minta orang ni siapa yang ada hutangannya, iklankanlah mana-mana. Dekat dalam media sosial cari yang follower ramai sikit. Mana kita dah ikhtiar. Lepas itu kata dapat kan ustaz? Tak apalah. Kita minta ampun dengan Allah, sambil itu kita sedekah niatkan untuk bayar hutang dia. Berapa banyak? Contoh pinjam 5,000. Pinjam 5,000 kita pun hantarlah kat masjid, niatkan untuk orang tu. Bayar ya kat tabung tu, pusing belakang, ada dah kat situ.
Nasib kau lah, bayarlah kat dia. 2 kali bayarlah. Tadi dan sokahnya tukar, dia nak, bayarlah. Tak, ni mungkin berlaku, ni cerita betul kan. Itu dia kadang-kadang heran orang berhutang ni, sampai tipu-tipu, tapi tak nak bayar, cari. Kalau anda kata macam baru-baru ni saya ada dalam 2 tahun lepas saya balik kampung, saya singgah dekat Bahau, dekat Bandar Baru Seroteng. Masa tu dalam perjalanan nak pergi ceramah di Muazzam, saya singgah dekat Bandar Baru Seroteng, adalah seorang ni, dia jumpa saya, dia kata, aku salam kau ni, di masa tu beli salam ni lah, belum PKP lagi. Dia kata, aku nak minta kau halalkan halal apa. Saya pun tak faham apa halal lah. Saya kona dia pun tidak. Kau cucu lah bayih kan? Ya betul. Kenapa? Dulu marin masa kecil-kecil, aku selalu lalu ke kebun, ke rumah atuk kau tu, durian yang sedap. Banyak betul dia curi durian tu marin, dia kata. Jadi dia minta maaf dengan saya. Tu salah satu cara. Saya masa tu tak tahulah sadap mana durian dan arwah tok ni. Dia pun ni, yalah, saya pemaaf lah. Dia kata, nampak sampai macam tu sekali. Orang kalau nak minta halal ni. Itu sebab jangan kita main-main. Itu hak orang. Kita kena ingat. Ya? Kemudian janganlah kamu sakiti sesiapa pun agar orang lain tidak menyakiti kamu lagi. Jangan kita sakitkan orang lain. Itu Nabi dah pesan. Dan kemudian ingatlah bahawa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu. Dia pasti akan membuat perhitungan atas segala amalan kamu. Nampak? Semua akan dikira. Apa kita buat malam ni, apa kita buat akan datang, apa kita buat, semua Allah Ta'ala akan kira. Tengok balik dalam surah Al-Hashr ayat yang ke-18. Hendaklah kamu melihat apa yang kamu kerjakan untuk hari esok, iaitu hari kiamat. Ada orang dia leko atas dunia kan, jaga semayang kita, jaga solat kita, jaga ibadah kita. Dan kemudian Allah telah mengharamkan riba. Oleh itu segala urusan berkaitan dengan riba hendaklah dihentikan mulai sekarang. Tanya balik, akaun bank kita simpan kat mana? Ada tak unsur-unsur riba? Injek balik. Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu, yang mana dia telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara yang besar, namun dia tidak pernah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara kecil. Betul? Dia tak ada suruh kita keluar agama pun, tapi dibisik-bisik je. Kan? Time semayang jangan lupa je. Rakaat ketiga ke? Kompek ha? Malam tu dia semayang maghrib 8 rakaat. Naik terlupa, tak, ni cerita betul. Kan? Ya. Dia akan bisikkan was-was tu. Ya. Dia kalau kita semayang kan, dia gambar duduk kat mana? Dia kat celah-celah, kat pelipat-pelipat, kat rongga-rongga tu dia gambar duduk. Kat hidung tu duduk ditiup dah kata. Dia dah tak peduli dah imam baca apa. Dia nak tapi lepas bagi salam tak ada kata dah. Petik kat telinga. Sab dah kata telinga. Tak sabar nak itidal. Sami Allahu liman hamidah. Garu. Ya. Paling tompek yang paling top dia agama colah punggung. Bila dia tiup tu kan, kontut tak? Ya. Tapi kan Nabi dah pesan, kalau antara ya tidak tu, percayalah tu bukan. Ni setan. Setan. Tapi kalau dah bergaung bunyi kan. Bakal tu tak bau katakan. Setan. Orang belakang tu kau lah setan. Betul tahan bau. Kan? Iya betul. Kadang-kadang memang betul kita nak pula. Kadang-kadang badan kita tu kadang-kadang kita dah lama tak exercise. Sukan yang paling popular PKP tu apa? Membadak kan? Sukan tu membadak katil-katil lah. Tu sukannya. Bila tu kadang ada tu bila kita bangun tu. Jadi jangan layan mana. Dia dua ya, tanda kontut ke tak. Pertama bunyi, kedua bau. Dua tu ya. Zap bunyi, ayo. Ambil lah wuduk. Kan? Ni ya. Kadang-kadang tu, tapi kalau kita semayang,
Tapi kontut tu kita tahu nak keluar, kita tahan. Jangan. Tu menyebabkan tak khusyuk kita salat kan. Dah semayang kita tergesa-gesa, baca dah nak lomeh nahan kan. Buanglah angin tu, pergilah ambil wuduk balik semula. Ya. Nak semayang betul-betul. Kita ni grade semayang kita ni nak bagi yang elok-elok ke Allah Taala. Kan? Wahai manusia, sebagaimana kamu memihak ke atas isteri kamu, mereka juga memihak ke atas kamu. Orang perempuan pun ada hak pada lelaki. Bukan lelaki saja ada hak pada perempuan. Orang perempuan ni sebenarnya, ini ramai lelaki marah saya bila saya cakap kerja orang perempuan hanyalah melahirkan anak dan melayan suami. Tu saja. Lain tak ada. Tahu? Tu saja kat rumah. Tu je. Itulah. Sekian ceramah hari ni. Wah, sadak habislah kan. Tak. Tapi orang lelaki yang penuh baik semua. Jaga anak, basuh pinggan, basuh kain, siap komen rumah semua. Tetapi orang lelaki perlu bersyukur kerana orang perempuan dia bantu kita buat benda tu. Kebanyakannya. Bahawa orang perempuan dia tak bagi suami dia lipat kain. Sebab format lipatan tak sama. Orang lelaki lipat kain, kau jap, siap. Siap, dah. So dalam mamak kat baju budak tu. Dia main janji siap lipat. Orang perempuan kan dia siap. Nia baju nia dengan nia judu dengan nia dengan nia. Kan? Tu yang lambik tu. Tu beza kan? Tapi orang lelaki kena bersyukur. Terima kasih ke isteri. Terima kasih yang kena tolong abang tau. Susah nak cari isteri macam ni sekarang. Abang ni ada je. Saya kelas lah bang, pahala. Ya. Tapi orang lelaki kena ingat lah. Sebenarnya ni kerja abang, tapi abang tak dapat nak buat macam mana yang buat tu. Alah tak apalah bang, saya bantu. Pahala. Orang perempuan ni memang dia jenis goma share, dia akan sabut. Aduh, penat betul lah. Ya Allah, Akbar. Penat lah kemas bilik air ni. Macam tu lah. Dia bersihkan bilik. Dia memang jenis sabut. Orang lelaki, ya kau, ya Allah kesiannya isteri abang ni. Kau nak cakap macam tu. Balik rumah, orang lelaki balik rumah tengok isteri kat dapur. Macam mana mood dia tu? Kang, ketuntang kat sinki tu kan. Kita pergi kat dia, yang dah, pergi masuk dalam, pergi mandi, tak apa, biar abang sambung. Enggak. Bu, steady. Tidak menjatuhkan maruah suami, walaupun dia timbalan ketua bahagian. Ni contoh. Contoh. Kan? Contoh dia balik kan, dia cakap, dah, pergi masuk dalam. Tak apa ni abang sambung. Ya. Arwah abah saya dulu kepantangannya. Kalau tengok anak dia makan, tapi tak basuh pinggan tu. Berapa ramai orang ngaji di rumah ni? Abah, kita pun pergilah basuh. Dan sampai sekarang, memang. Sampai sekarang, kalau saya nampak, dah, pergi masuk dalam. Tak apa, abang masuk. Orang perempuan dapat macam tu pun dah gembira dah. Bang, tak apa nak. Abang. Ataupun, yang, ni, nanti apa abang dah booking lah spa muslimah tu. Pergilah. Ya Allah abang ni. Susah abang tak ada susah pun. Abang booking kau bayarlah sendiri tu. Orang asam betul. Setakat booking saya pun boleh kata kan. Kan. Tak ada lah abang dah bayar dah. Terima kasih bang. Walaupun dalam setahun sekali dapat. Cukup mengembirakan isteri dia. Betul tak? Dan begitu juga. Ni pergi berjalan dengan kawan-kawan, ajaklah siapa Datuk ini tu pergi ajaklah. Nah abang bagi 500, tapi selagi mana kalau yang perlu kau bayar aja. Sebab biasa Datuk ini dia yang tolong bayar kan. Contohlah kan. Dia bagi kan. Kau keluar dengan dia, ajaklah kawan-kawan lepak, tak apa. Ya ke bang, tak apa, rumah ni abang jaga. Macam tu. Keluar isteri tu dia lah yang babai. Elok. Betul ke ni bang? Ya, nah. Keluar yang rumah tu, dia cakap dengan anak hari ni hari bersejarah buat kita semua. Kerana mak kau tak ada ke rumah kata. Hari ni kita punya, dia kata kan. Tak. Masa tu lah nasihatkan anak-anak, bagi mak tu rehat, kesian mak dah banyak berjuang untuk kita. Jadi kita macam tu. Kan? Dan Nabi sebut apa? Dan jagalah, kan? Dia kata,
Maka sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, maka mereka berhak diberikan makanan, pakaian, kan? Makanan, pakaian dan tempat tinggal dalam suasana kasih sayang. Bagi makanan, bagi pakaian, bagi nafkah dalam suasana kasih sayang. Bagi duit belanja yang ambil lah duit belanja bulan ni. Abang ni tak apalah, ambil. Kan? Suami cakap lah elok yang menginsafi ceramah dekat Dewan Syazak tu malam tadi. Dia selama ni tak bagi, ambil lah. Isteri pula jangan komplain, buka-buka dia belum, takat RM20 tak payahlah bagi bang. Jangan macam tu. Jangan macam tu. Cakaplah bang, makasih bang kau. Ya Allah, abang ni bagi RM20 ni. Abang duit abang ada tak? Macam tu. Tak apa, jangan risau. InsyaAllah ada joki so. Ada lebih, abang bagi lebih. Tapi kalau orang perempuan, kan, dia ketua wanita, dia ada jugalah, kan, have lah kata kan. Bila kalau suami bagi, dia boleh tolak, tak ada masalah. Nah, yang ambil lah tak adalah banyak, nah 2,000. Abang, tak apa, saya pun ada, abang simpan untuk keluarga kita, ya. Boleh. Tapi orang lelaki jangan risau, tu takkan berlaku. Kalau hulu tak ada mana dia tolak tau. Jadi fikir dulu sebelum hulu tu. Memang ni rembat ni, tahu tak apa takkan. Tak bagi dengan yang penting, bagi jangan bagi. Nah, ambil, jangan macam tu. Yang sudilah timur ni, ataupun yang abang dah bank in kan tau, duit belanja untuk bulan ni. Makasih bang, semoga Allah memberkati rezeki abang. Cakap tu. Kan, abang macam mana? Macam rumah saya selalu tanya, bila saya bagi kan dia mesti tanya, bang, abang ada tak? Abangnya belanja bulan ni macam mana, okey ke? Dia tanya. Yalah laki ni Azia kan. Tanya, okey. Biasanya kalau pek camah dah pek mihun, okey, tak ada apa. Jadi jangan jadi jangan risau buat makan dah ada dah, tak kisah. Abang okey je. Rumah ai lobam tu malam ni. Rasa dia buat ceramah sekali lagi sok, tukar ni. Kau jap lagi ada yang order jap ini. Tak adalah saja. Tak saya okey. Wallahi saya okey. Jangan risau. Saya gamagu kau. Tapi maknanya kita hargai suami kita. Dan bila disebutkan, dan apabila sekiranya mereka layanilah wanita-wanita kamu dengan baik dan lemah lembut, kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu yang setia. Layan dengan baik, jangan kasar-kasar. Tahun lepas, kes pembunuhan, kes bunuh diri. Tahun lepas 266 kes dilaporkan. Tahun ni setakat bulan Mei 483 kes bunuh diri dilaporkan, tidak termasuk 19 kes cubaan membunuh diri. Dan yang paling muda cuba bunuh diri 14 tahun. Benda ni berlaku. Dan kita tengok yang paling kesian wanita yang didera dalam rumah sebab dia duduk bersama pendera. Itu sebabnya kena layan isteri dengan penuh kasih sayang. Layan dengan baik. Ya. Syukur. Walaupun isteri kita tidak secantik Maya Karin dan Nilofa. Syukur sebab tutup lampu sama. Ya, ceritanya Puris tu menyalakan muka Nilofa tu malam-malam. Tak ada. Tutup lampu sama. Ya. Iya. Kan? Syukur. Itu sebabnya layan isteri baik-baik. Dan dipesan juga orang perempuan pun jangan kasar-kasar dengan suami. Bila suami lemah lembut, janganlah kita pula ambil kesempatan kat suami kita. Tak ada pakak, start. Yalah kalau ada pakak, pergi kat cuping telinga itu. Abang macam dah. Lembut. Dia merit, abang, pakak waktu lah. Dia memang pakak. Pergi kat telinga tu. Abang, langsung mati. Topa ranjat ni baik warna pula panggil kan. Tak ada lah. Panggil lah lemah lembut. Kan, panggil dengan panah lembut, lemah lembut. Abang. Pergi kat tengok. Bang, abang nak makan tak? Leh ya. Abang nak makan apa? Nak dah. Tadi kata nak makan. Tak, kelapa tak nak. Orang cakap nak makan apa? Bukan kelapa. Tak nampak dah bergaduh. Dah bergaduh. Dah nampak kak. Kan? Dia kadang macam tu. Jadi, bosan tak pala, bosan sebab sabar. Janganlah joget, sabar. Ya, sabar.
Ni sekarang dah tua-tua, anak semua dah wasa-wasa kan. Kita tinggal berdua dalam rumah kan. Time ni nak bergurau. Lemah lembut. Main kerja-kerja dalam rumah. Dalam rumah jangan kek luar. Kan jiran nampak pula kono tu Amdan tu. Recana-cania ni contoh. Dalam rumah tak apa. Rumah tak apa. Nah, dalam rumah tak apa. Ya, jangan kalau. Ada. Tak takut. Lepas berapa bulan kan? Dah panggil anak datang lah. Ni dah habis. Dah orang nak pergi balik lah. Dia bono nak bincang. Apa kena Amak kau ngandung. Dia ngandung gitu. Contoh mana kita tahu? Dah saya tak cakap tu Amdan tu. Orang lain. Jadi dalam Quran pun tak ada sebut expired. Kan? Mana tahu? Dah hilang ketua wanita seorang. Mana pahikak apa tu? Dia mabuk tu kau tu. Dah hilang seorang. Tak ada salah dah kan? Jadi lemah lembut. Bergerak sana. Jangan main kerja-kerja. Jangan main nyuruk. Nah tu bangku rumah besar. Nyuruk 3 hari tak jumpa. Mana baik dah keluar orang tua ni Sudah telefon polis, pergi balai polis Gombak. IPD Gombak, pergi cek balik. Bawa anjing pengawasan. Rupa dah koreh dalam lemari belakang. Masuk dalam tu nak? Tak, betul tak? Bergurau. Iya. Betul. Dan begitu juga, kan? Apabila hak kamu ke atas mereka adalah mereka. Dan bila orang suami dah sempurnakan hak pada isteri, isteri sama sekali tidak boleh membenarkan orang-orang yang tidak disukai masuk ke dalam rumah. Dia maksud itu bukan hanya masuk dalam rumah, kita nak keluar rumah pun kena minta izin suami. Bang, nak keluar pergi beli sayur je boleh tak? Kek depan lah. Pergilah. Bang. Ni adik abang datang lah, boleh tak bagi dia masuk? Bagilah dia masuk. Memang kau nak tanya. Bang, ni ada orang Bangla jual kapet ni. Jangan kau bagi masuk. Nah, tapi kadang suami dah beritahu dah. Kalau orang ni ada bagi keizinan berpackage. Kalau senarai yang A ni abang WhatsApp-nya, yang ni boleh. Senarainya kau tanya abang dulu. Senarainya jangan bagi masuk. Okey bang. Itulah. Tapi kalau dah darurat, keluar tau. Rumah terbakar. Nak minta izin apa lagi? Pureh bomba tu ngelak. Keluar kak, keluar. Hai, tak dapat izin lagi ni dah. Keluar. Ya? Kau tahu mana tu? Dia lurus kan? Kemudian, wahai manusia, denganlah bersungguh-sungguh kataku ini, sembahlah Allah, dirikanlah salat 5 waktu, berpuasalah di bulan Ramadan, tunaikanlah zakat daripada harta kekayaan kamu, keluarkan zakat. Bila sebut zakat, kebanyakan hanya fikirkan zakat fitrah sahaja. Kita terlupa zakat simpanan, kita terlupa zakat omeh. Kau pakai omeh sampai ke lengan. Kan? Gelinya. Tahu gelinya? Kan? Gelinya. Dah lama tak dengar gelinya kan? Subang. Dia pakai subang. Subang Jaya lah tu. Bosa. Kan? Apa lagi? Barang-barang omeh kita. Omeh perak. Barang perhiasan kita tu, omeh perak tu. Semua kena kira. Jangan sebab itu je kita terhalang nak masuk syurga. Zakat kan? Ada simpan dan tak pakai. Siapa cakap? Yang simpan ada kiraannya, yang kita pakai ada kiraan. Tengok kawasan, tengok negeri tu. Ada kiraannya. Zakat simpanan kita, zakat pendapatan kita, semua perlu kita zakatkan. Jangan ingat zakat pertara. Dah aku dah bayar dah RM7. Tu yang dipikirkan. Tak, sebenarnya tu kena fikirkan. Dan kerjakanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. Jadi siapa sekarang ni dah diumumkan.
boleh pergi. Tengok Allah Ta'ala tarik sikit. Sekarang pergi umrah hanya boleh buat sekali saja. Hari tu balik kuarantin 14 hari. Yang terbaru kita dengar 7 hari. Tunggulah pengumuman tu akan berubah-ubah tu. Siapa yang nak pergi, saya nasihatkan jangan pergi doreh nah. Tunggu lepas bulan 1 so insya-Allah ada peraturan baru. Bukan nak promote-nya, nak pergi dengan Samsul Debat pun boleh ya. Saya pun tahun depan baru pergi, ya. Ya sebenarnya kadang-kadang banyak dulu terlampau banyak yang ambil kesempatan. Tuan-tuan nak tahu sampai ke airport kalau lain cakap itu makna hotel teruk tu. Sampai ke KLIA kepada semua jemaah kita kena banyak bersabar. Sebenarnya kadang-kadang kita ingat niat kita nak mengerjakan ibadah. Benda lain tu tak penting. Tu semua anggaplah ujian kepada Allah. Itu makna hotel kau teruk tu. Dia janji masa kat Malaysia ni hotel lain. Ramai yang buat macam tu. Dengan niat ramai buat. Hati-hati. Ya. Bantai sudah yang orang tua tu dah lah bayar apa. Bukan senang kumpul duit. Sampai kat tu dia tanya Mekah mana tu. Wah dia duduk kat Mekah dah tu. Punya jauh nak sampai kat Masjidil Haram tu dia tanya Mekah mana tu. Tu dia. Kan? Jadi pergi tu ujian Allah Ta'ala bagi kat kita. Sebenarnya segala benda yang berlaku kat kita termasuklah Covid ni Allah tak jadikan sia-sia. Baca balik surah Ali Imran ayat 192, tengok balik. Allah jadikan bukit, bukau, gunung, ganang, sungai, laut ni semua sambil baring, sambil duduk, sambil berdiri kita berfikir. Allah tak jadikan semua tu sia-sia. Ada sebab Allah bagi peringatan. Terlampau banyak bona kerosakan kita buat atas muka bumi ni. Kerosakan yang kita buat, kita hina agama macam mana, orang main-mainkan agama macam mana, kan? Seorang ibu melahirkan tuannya berapa ramai. Anak yang memerintah mak jaga anak saya bayar 500 sebulan. Macam jadi tuan. Kan saya dah bayar duit bulan ni marah pula mak mak saya senang kan tuan. Mak boleh tak jaga anak, ponik jaga kau, jaga anak kau pula. Mak saya macam tu juga apa. Yo, carilah orang lain. Kita tanya kau boleh jaga. Kan kau tak boleh tak apa, carilah orang lain. Mak tu pun nak ya relax kan. Kalau tak daya cakap dengan anak tak daya, mak tak daya dah. Bagilah mak rehat. Mak nak ya mengaji, mak nak ya pergi berpersatuan, pergi join-join dengan kawan mak tu pek pahala. Ngelek kau penik tengok muka kau, tengok muka anak kau pun muka kau ya, jangan cakap ya, betul. Itu pun contoh apa itu yang laki sibuk jadi perempuan, perempuan sibuk jadi laki, tak kepaning gitu. Iya ramai sekarang ni. Tu yang paling melampau sekali apa? Paling melampau sekali. Tukar jantina buat live. Dah elok senapang dibuang Yang faham lah, tak faham sudah. Elok-elok ke KLIA, ke jubah sampai ke Kaabah depan tu dah pakai telokong. Semua tu semualah tu. Dan siap cakap tak jadi apa-apa pun, dia siap cabar Allah Ta'ala tuan-tuan. Kan? Maka Allah Ta'ala beritahu dalam surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hamba yang melampaui batas atas diri mereka sendiri. Allah Ta'ala sambung, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kesemuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita kena sadarlah, dulu aku dah buat macam ni. Tak jadi dia balik. Masa mula-mula PKP 1 tu macam mana tu? Apa-apa perasaan kita? Takut nak keluar rumah, nak sidai kain pun takut. Basah-basah tu pakai baju tu. Kan? Tapi banyak hikmahnya, betul tak? Kita pada tahun tu, tahun lepas, tak kebanyakan komplit 30 hari tarawih. Tak tertinggal. Sampaikan pergi keluar beli barang, tanya, bang abang balik capek tak? Budak dah ready nak sembahyang jemaah. Kau jap lagi abang sampai. Nampak tak? Sembahyang jemaah tak tinggal. Berapa ramai suami-suami tak dapat tidur malam raya, meniti air mata, menghayati teks khutbah yang nak dibacakan esok pagi khutbah tu. Segala pengolahan tu pengolahan, segala tiang kayu semua dipegang
Meraung-raung. Masa tu barulah dia faham erti kecil hati. Dia baca khutbah, anak tidur. Kan? Masa tu barulah orang perempuan sadar. Macam ni laki dia nupoi. Allahu Akbar dia. Yang bini mereka, aduh. Ke laut abah kau. Jadi cakap, bang pergilah belajar ngaji bang. Ya, betul tak? Masa itulah kita tahu. Barulah tahu anak yang bongsu tu dah boleh jadi imam. Nah. Kan yang berlaku dekat satu kampung tu. Yang budak tu dia nak bona kat perempuan tudung labuh tu. Yang lelaki tu dia ilmu tak ada, tapi dia nak perempuan yang baik-baik. Dia jahat macam mana pun jantan tu, dia nak perempuan baik. Dia kata, saya nak, sekali perempuan tu lalu, Assalamualaikum, saya nak benar kahwin dengan awak nak tak kahwin dengan saya. Astagfirullahalazim, budak tu budak baik. Astagfirullahalazim. Kena tanya mak ayah saya tu. Tunjukkan aku mana rumah mak ayah kau. Dia pun jalan. Lepas tu lelaki tu lah daripada belakang, dia teringat dia pada kawan yang cerita makin ada satu ceramah tu. Dia teringat kisah Nabi Musa dulu berjalan belakang perempuan tu, akhirnya dia cakap dengan perempuan tu, nanti dulu. Dia pun cakap, dek, tak apa, bagi saya jalan ke depan, tunjukkan jalan ke rumah tu, kau cakap je. Wah, perempuan tu dah mula terdotik dalam hati. Adakah ini jodohku? Sambil jalan dia tanya, abah kau jual mana? Pencen. Oh, batak kau jual lah? Tak. Dia pencen apa? Pencen pejabat agama. Pejabat agama? Dah mula dia comel. Habiskan dia buat apa? Dia sekarang jadi imam nombor 1 ke kampung. Sudah. Ajab, rumah kau mana satu tuan yang bumbung warna biru tu. Okey, tak apa. Kau pergi lu, kejap lagi aku sampai. Dia datang balik siap pakai jubah. Sorbannya sebakul. Dia lalu depan orang tua tu bukan menunduk dia, merangkak. Apa tahu mana budak ni? Salam cium tangan berjilat. La ilah Allah, parah betul budak ni. Lepas tu dia kata, pakcik, saya ni berhajat nak jadikan anak pakcik sebagai isteri saya, dia kata. Dia orang agama ni senang ya. Iyalah. Kalau itulah jodoh anak pakcik, pakcik timur lah. Nampak kau ni pun macam baik, nampak. Kasih pakcik, luar. Lepas tu, kahwinlah. Bila kahwin, setiap waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, sembahyang kat surau. Abah pun pergi surau masjid ni time bertugas ya. Dia tiap-tiap waktu pergi. Jadi dia tak jadi ni. Dia kata malam karang maghrib semayang kat rumah. Lepas tu bini pun dah sound, abang dia jago bang. Kenapa nak? Takut abah suruh abang jadi imam pula. Dia imam satu, dia lah imam. Tak, saya ingat ke abang standby, kok disuruh tu tolak ke abah tukang. Malam tu masuk maghrib, orang tua tu azan kat Siambi tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah? Sudah dia lah azan. Lepas tu bang, tak apa, kau jap lagi abang komat. Baru dia nak komat, abah tahan. Tak payah. Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dia pandang, dia tanya abah, "Bah siapa nak jadi imam ni?" Abah pun cakap, "Berapa ramai jantan dalam rumah ni?" "Kau lah jadi imam." "Saya." Dia pun pergilah ke depan. Dia depan imam, abah kat belakang makmum, belakang tu mak dengan bini mak mentua dengan bini. Dia punya dado ni nak pecah ni, tak payah cakap lah. Dia ilmu tak ada. Allahu Akbar. Lepas tu senyap sunyi. Taklah berbunyi-bunyi. La ilah. Yang abah ni, apa kono budak ni? Lepas tu, astagfirullahaladzim. Dia usip dia. Dia terperanjat dia. Apa kena? Nervous dah. Dah kau duduk belakang. Sudah abah ajak jadi imam. Tapi abah nak test menantu ni. Dia nak tengok dia tolong tak kalau dia buat-buat tak tahu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik
Mali. Mali. Yang menantu lah kono mali lah. Yang bini kat belakang cuit adalah lelaki Liki yaumiddin. Dapat senyum pak mentua tahu dah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sampai habis lah. Kali ni ayat pula. Dia nak test ayat paling pendek sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Sanya ke belakang tu lagi. Dia ke belakang. Tadi mali ni na'a lah dah ke. Ada. Langsung bini yang colek sekali lagi. Zap dia pusing. Abang tak tahu ayat ni. Langsung mak mentua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tak tahu. Nampak kan? Dah tu sebab kono belajar. Kono ada ilmu. Dan ingatlah bahawa kamu akan menghadap Allah pada satu hari nanti dan akan dipertanggungjawabkan atas segala apa yang telah kamu kerjakan. Wahai manusia, tidak ada lagi nabi atau rasul yang akan datang selepasku dan tidak akan lahir agama baru. Oleh itu wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahami kata-kataku telah aku sampaikan kepadamu. Sesungguhnya aku tinggalkan kamu dengan dua perkara. Dan seandainya kalian berpegang kepada kedua-duanya, nescaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Jadi, mana kata, peganglah pada Quran dan Sunnah. Jadi, kita ni dalam hidup kita ni kena ingat satu perkara. Hidup dalam dunia sementara. Nabi sayang kita tu sebab Nabi minta umur kita ni jangan panjang-panjang benar. Nabi cakap umat aku ni jangan bagi umur panjang-panjang ya Allah. Lebih kurang umur Nabi yo dalam 60 ke atas. Siapa dah 60 standby. Iya, cakap betul. Betul. Nabi Yakub adalah nabi yang paling rapat dengan malaikat maut. Bila sekali kalau kita buka kitab daripada Imam Al-Ghazali tu macam mana bila malaikat maut datang jumpa dengan Nabi Yakub, Nabi Yakub tanya, kau datang hari ni nak cabut nyawa aku ke nak ziarah aku? Malaikat maut kebanyakan masa kata, aku nak ziarah kau wahai Yakub. Sampai satu hari Yakub tak tahan, dia kata, kalau bolehlah aku nak minta tolong, khabarkanlah padaku wahai sahabat, apa yang kau nak? Kalau boleh nak cabut nyawa aku, janganlah kau tahu cabut, bagilah tanda-tanda dulu. Jangan kau bimbang. Aku akan bagi paling kurang 3 tanda. Alhamdulillah. Setiap hari datang, kau tak cabut nyawa aku ke nak apa? Aku nak ziarah kau. Sekarang datang ni, aku nak ziarah kau. Sampailah satu hari, sungguhnya aku datang hari ni, aku nak cabut nyawa kau. Terkejutlah Nabi Yakub. Kau khabar dulu, kau nak bagi tanda. Sesungguhnya aku dah bagi dah tanda kat kau. Cek balik, dah ada belum tanda tu? Tanda yang pertama, rambut kau yang berwarna hitam sudah mula menjadi putih. Dah ada belum? Dah ada. Sampai bulu hidung mula putih. Nak bukan kata rambutnya, betul tak? Yang kedua, badan kau yang tegap sudah mula jadi lemah. Badan kau yang tegak sudah mula menjadi bongkok. Kalau dah ada tiga-tiga tu standby. Termasuk yang bercakap ni dah ada. Dah ada. Itu sebabnya kita pesan dekat semua anak-anak kita semua, kita pesan jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sehat sebab mati tak syarat sakit. Ada orang nampak lah sian ni. Nah, ada orang tu jalan, bap jatuh di lubang dalam. Matilah orangnya. Bomba dan penyelamat tarik. Tengok ada lagi nadi mula mati le dah. Hidup dia lagi. Kan? Lepas tu tersadar dia. Kenapa? Abang jatuh lubang dalam tu bang. Tapi tak mati handa bang. Mana lubang tu? Dia tinggal lubang tu langsung mati. Terperanjat tengok lubang. Tadi jatuh tak mati. Makna manusia ni mati bukan sebab dek kita sabut.
Kita pergi hospital, tengok orang tu, tengok oksigen, rasa tak besok lusa ni. Syukur-syukur ya cakap. Sudah yang bercakap tu keluar tak pandang kiri kanan, gelek ke sikit taksi tu. Dah mati. Sudah yang pakai oksigen tadi baca Yasin tu dia. Apa kan? Nak pula Covid. Siapa sangka? Kan? Masa itulah semua orang tahu betapa pentingnya kita menjaga kesihatan. Sebenarnya menjaga kesihatan ni pun satu benda amanah kita kena jaga. Nabi sukan memanah, Nabi sukan berkuda, Nabi berenang. Kita pun cubalah. Sukan yang paling capek kuruskan badan memang sukan berkuda. 30 hari dah nampak kesan. Paling tidak kuda tu kurus. Mangah kuda tu bawa. Ya lain macam lah dia ni. Tak ada lah. Betul. Jaga tubuh badan kita ni amanah. Dan yang terakhir nak pesan, jagalah 7 perkara. Kalau takut kepada Allah dan kita nakkan hari akhirat, jaga 7 perkara. Pertama, jaga lisan kita. Lisan berlidah, lisan berjari, tolong jaga. Kadang-kadang kita mulut senyap macam zaman Saidina Abu Bakar tu. Saidina Abu Bakar ambil batu letak dalam mulut dia sebab mengelakkan diri dia bercakap benda tak baik. Sekarang ni tak payah masuk batu dah, pegang handphone, senyap tak bunyi. Punya menaip tak guna botol, tak apa bondo Iya, botol-botol dia balon kita pasal mihun malam ni. Contohlah. Contoh. Kan? Dia balon tu dalam tu. Tuntang dia balon. Lidah berjari jaga. Jangan kita share benda-benda yang bukan-bukan, benda-benda fitnah jangan. Contohnya baru-baru inilah tular pasal seorang ustaz kan. Botol ke tak botol tak sah pening-pening kepala. Share botol ke ni botol buat apa kita nak tanya. Tak ya. Kan? Dah benar pun dah bawa pada pihak berkuasa. Botol salah bukan kita menentukan. Benda tu tak pasal-pasal kita menyumbang pada dosa. Buat apa? Abu Lais As-Samarkandi dah kata kalau datang orang bawa cerita 7 perkara kita kena buat juga. 6 perkara kena buat. Apa dia? Pertama, jangan terima kesaksian ni tak cukup. Kedua, hendaklah kamu mencegahnya sebab mengumpik pun berdosa, memfitnah lagi dosa. Yang ketiga, jangan kamu bersangka-sangka. Tak sangka dia macam tu. Jangan. Keempat, jangan kamu menyelidik. Tak apa nanti dan tanya abang dah. Dan kau nak abang itu dah tahu sok dan update. Dia pula update. Yang kelima, hendaklah kamu membenci perbuatan itu sebab kesan mana dua-dua neraka. Dan juga yang keenam, bila kamu benci jangan kamu mengulangi perbuatan itu. Jangan. Itu satu contoh Tuhan nak tunjuk kat kita. Hati-hati, ya. Dan begitu juga seterusnya. Setelah jaga lidah, kedua jaga apa? Jaga mata kita. Pandanglah yang baik-baik. Kan? Pandang Quran, mengaji elok. Ketiga, jaga hati kita. Jangan tamak, jangan sombong, jangan dongki. Saya dah explain tadi. Kemudian jaga perut. Jangan benarkan benda-benda haram masuk ke dalam perut kita. Nabi kata barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai selagi mana benda haram itu ada di dalam perutnya. Jadi jangan. Biar ada sikit tapi cukup. Itulah berkat. Kita mungkin duit tak banyak tapi anak semua cerdik. Eloklah macam tu. Duit banyak tapi anak bangang kan, melantun-lantun bangang kan macam mana? Nak ni orang lain nak berkawan sini semua cerdik. Maksudnya anak kita kadang rezeki apa? Rezeki walaupun anak tak ramai tapi anak semua pandai. Anak tak nyakitkan hati. Tak pandai pun dia tak nyakitkan hati. Okeylah. Pandai ambil hati mak mak. Ada bawa balik buah kegemaran mak. Buah apa kau bawa balik tu? Buah naga okeylah. Iyalah. Kan? Hadiahkan. Pandai dia ambil hati mak buat apa kotak apa tu? Kotak susu kambing tu. Contoh. Ini kan promote ni dah contoh. Kan? Apa lagi? Seterusnya jaga apa? Setelah jaga perut, jaga tangan kita. Tangan kita buat benda-benda baik. Macam malam ni kan, susun kursi. Yang masak petang tadi, yang gotong royong ramai-ramai masak, itu pun tangan yang baik. Ni tolong pasangkan banner ramai-ramai. Pun benda yang baik. Setting nak bagi komehkan dewan, benda baik. Tangan buat benda-benda baik. Ya. Dan kemudian jaga langkah kaki kita, melangkah ke tempat-tempat yang baik. Tu yang keenam. Pergi tempat baik. Datang tadi daripada rumah yang jalan kaki tadi banyak pahala.
Jalan iya ke jalan kaki? Aduh, naik kereta. Tak apalah jalan kaki. Yang sebelum naik kereta tu. Tak ada berguling-guling nusuk naik kereta kan? Jalan kaki. Turun daripada kereta, jauh lah parking lah. Semua pahala. Mak kan? Pahala Allah Ta'ala bagi kat kita. Dan begitu juga, yang terakhir sekali, jaga ketaatan kita pada Allah dan Rasul. Nabi ada pesan 3 benda lah yang saya nak pesan kat semua. Banyak benda Nabi pesan, tapi saya sebut 3. Pertama, Nabi kata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maknanya tangan yang memberi bersedekah ni lagi baik daripada tangan yang menerima. Jadilah orang yang menyumbang. Jadilah orang yang tolong orang. Itu je. Kerana musibah dan bencana tidak pernah mendahului sedekah. Ingat tu. Kalau kita tak nak benda-benda buruk banyak jadikan kita sedekah dengan orang. Itu pertama. Kedua, di pasal atas bawah juga. Nabi pesan, banyakkanlah melihat yang di bawah daripada melihat yang di atas. Kerana dengan banyak melihat di bawah, kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Dan begitu juga Nabi pesan, ingat ni, jangan kamu pandang kecilnya nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang berikan nikmat itu. Toruk-toruk mana pun ini negara kita, jagalah elok-elok. Ni tompek kita. Tanyalah tompek lain. Tak ada macam negara kita, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Dari segi pengamalan agama kita, jangan kita berpecah-pecah lagi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh pada tali Allah, bersatu padu, dan jangan berfirqah-firqah, jangan berpecah-pecah. Cukup-cukuplah. Ya. Tolong jaga, sayang sekali. Kalau satu hari nanti kita ni jadi hamba kat tanah air kita sendiri. Kan? Kita pula yang merempat tak tentu arah. Bersyukurlah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jagalah elok-elok. Itu saja daripada saya, tuan-tuan dan muslimin. Yang penting dan satu lagi saya nak pesan, Nabi ada beritahu, ta'dibu auladukum bisalasati asya. Adabkanlah anak-anak kamu dengan 3 perkara. Pertama, bihubbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajar anak-anak kita sayang Nabi. Selawat, beramal sunnah. Kedua, bihubbi ahlihi, menyayangi ahli keluarga Nabi. Dan yang ketiga, biqiraatil Quran. Kenapa Nabi sebut adab? Sebab adab lah yang jadi masalah kat negara kita sekarang. Tengok dalam parlimen tu, bercakap la ilaha illallah. Orang bercakap, dia menjorit, adab langsung tak ada. Tak boleh kau tercakap kau duduk je. Betul dah habis kan? Dah sudah ya? Kau lah bangun cakap. Malu satu dunia. Saya cerita betul, saya pergi Melbourne. Saya pergi Melbourne setahun sebelum pada berlakunya Covid ni. Soalan di Melbourne ni, ramai rakyat-rakyat Singapura yang duduk di Melbourne ni, sahabat-sahabat ni, dia tanya, Ustaz, Parlimen Malaysia memang hari-hari macam tu Tu soalan ni. Wallahi ni bukan saya bohong. Anak-anak tak hormat guru. Jiran-jiran dah tak hormat satu dengan yang lain. Masyarakat saling berprasangka, bergaduh. Ada benda tak perhati. Ada dalam grup WhatsApp, jangan cakap lah berapa kali live group. Ni cerita betul. Kerana kita ada krisis adab. Tu sebab Imam Malik kata, biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Kalau saya lah duduk dengan Tok Hamdan lepak kat satu kedai kan, tiba-tiba lalu anak dara tu, dia kata, tumpang lalu bang, rumah abang panggil tu. Langsung cakap, Tok, anak siapa tu? Tahu tanya anak siapa. Orang tak tanya dia kerja mana, tak tanya gaji dia berapa, tak tanya dia tu belajar tahap mana, orang tak tanya. Tapi orang tanya dia anak siapa, sebab adab. Bak kata orang dulu, makan sirih berpinang tidak, pinang ada kat kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagah bersantun. Jadi itu saja daripada saya pada hari ini. Mudah-mudahan sama-sama kita tagakkan, bersama-sama kita martabatkan, tauhidkanlah amalan kita, mengingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ikon sepanjang zaman, sebagai teladan, suri tauladan sepanjang zaman kita. Mudah-mudahan ia akan diteruskan. Contohnya bila kita dah buat ni, tiba-tiba generasi akan datang, kita dah tak ada dah. Dia masih lagi tauhidkan sebab dia teringat orang dulu buat, maka kita pun dapat manfaat pahala walaupun kita dah lama tak ada. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut, jasa baik mengundang saya pada malam ini, rasa nak junjung. Itu saja daripada saya.
Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.